Kena dalam keadaan dia tengah sihat, relax. Begitu juga kalau hakim tu tengah lapar. Dia tengah lapar, perut tengah mengodak, lapar berkeroncong kan. Nak makan sangat, nak jatuhkan hukum masalah berat ni. Dia kata okey lah, okey, jatuh hukum orang ni bersalah. Penjara 2 bulan. Dia tak boleh. Begitu juga kalau dia tengah sakit. Tengah sakit kepala, ada sakit-sakit, dia kena tangguh dulu. Tak boleh jatuh hukum masa dia tengah marah, masa tengah sakit perut, masa tengah lapar, masa tengah sakit badan. Barulah hukuman yang dijatuhkan tu adil. Macam kita guru-guru di sekolah kan, budak-budak ponteng kelas kita nampak, kita pula tengah hot, kita terus bagi penampak. Lepas tu kita pula menyesal. Aku tadi penampak patut bukan penampak tu kan, patut bawa pergi bilik disiplin, rotan lah 2 kali rotan. Kau ditapak tangan contohnya. Tapi tadi sebab marah, kita jatuh masa tu tak adil hukuman kita. Tu kena hati-hati. Ilmu furuk itu terbagi 2. Ada lagi muka surat akhir, 2 line lagi. 2 muka surat lagi, ingat muka surat akhir dah. Kalau tak sempat kita matilah nanti dalam muka 9. Pertama, menyangkut dengan kepentingan duniawi dan termuat dalam kitab-kitab fiqh. Yang bertanggungjawab terhadapnya ialah para ulama fiqh, yang mereka itu adalah ulama dunia. Kenapa Imam Ghazali sebut ulama fiqh ni ulama dunia? Bukan dia nak kata mereka ni tak fikir akhirat. Ulama fiqh ni bidang pengetahuan mereka ialah untuk menyelesaikan masalah manusia di dalam dunia. Macam mana cara nak beribadah, begini. Macam mana cara nak jatuhkan hukuman, begini. Macam mana cara satu orang pemerintah nak jadi pemerintah, begini. Jadi mereka menyelesaikan masalah-masalah hidup manusia di dunia, supaya senang nak ke akhirat. Itu maksudnya. Yang kedua, ilmu-ilmu yang menyangkut tentang kepentingan akhirat, iaitu hal keadaan hati, budi pekerti terpuji dan tercela, hal ihwal yang direlai dan yang dibenci Allah. Yang ni sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, yang kita bincangkan tadi itulah. Pengetahuan ini termuat pada bahagian penghabisan dari kitab ini. Kita akan belajar lebih lambat lagi, yakni dalam jumlah kitab Ihya Ulumuddin ini. Yang ketiga, ilmu pengantar, iaitu ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa dan tata bahasa. Yang ni pun mesti belajar. Ilmu-ilmu yang fardu ain, fardu kifayah kepada kita. Sebab apa? Kalau tak ada orang yang faham, orang tak ada bahasa Arab, dia tak, dalam dunia ni tak ada siapa boleh bahasa Arab, alamak dia habislah agama Islam. Dia mesti ada orang yang tahu bahasa Arab. Bukan sekadar tahu bahasa Arab, orang ni kena mahir tata bahasa. Dalam kawasan kita sepatutnya mesti ada satu orang, dia boleh bahasa Arab dengan baik. Kalau tak ada, kita takut-takut tak terlepas yang fardu kifayah tadi. Sebab tu orang zaman dulu kalau ni dalam daerah dia tu tak ada, pakat-pakat ramai kumpul duit, hantar juga orang tempatan ni, budak ni pergi Mesir contohnya. Belajar supaya ada seorang tok guru. Ya, nak lepaskan yang fardu ain tu tadi. Kalau tak ada, dia khawatiri masalah akan sampai kepada kita. Okey, bahasa dan tata bahasa ni tak termasuk ilmu syariah, tetapi harus bahasa Indonesia, harus bahasa kita mesti dipelajari disebabkan agama. Kerana agama ini datangnya dengan bahasa Arab. Kalau habis bahasa Arab, habislah kita. Cerita tentang Al-Quran. Katakanlah dunia akan dilanggar oleh satu bintang, akan musnah tak lama lagi, dan penduduk dunia semua akan dipindahkan ke planet lain. Satu planet yang macam bumi juga. Nak pindah ni disebabkan ruang tak cukup, maka kita boleh pergi dengan sehelai sepinggang dan kad pengenalan. Selain daripada tu tak boleh bawa. Segala harta tak boleh bawa, kitab-kitab agama tak boleh bawa. Sebab ruang tak cukup, takut kapal angkasa tak boleh sampai. Jadi penduduk dunia pun semua lah naik kapal angkasa dengan sehelai sepinggang dengan kad pengenalan satu. Bergeraklah ke planet yang baru. Selepas beberapa hari sampailah planet yang baru. Bumi dah musnah dah. Bila sampai ke planet yang baru, tuan-tuan rasa kitab agama apakah yang akan muncul pertama? Kitab apa yang akan keluar dulu? Sudah tentulah kitab Al-Quran. Walaupun tak boleh bawa sebarang buku, sebarang tulisan tak boleh bawa, kan? Yang boleh bawa baju dengan kad pengenalan saja. Tapi bila sampai ke planet yang baru, kitab Al-Quran akan keluar dulu. Kitab Al-Quran akan orang cetak dulu. Sebab apa? Sebab penghafal yang 30 juzuk 10,000 orang.
Yang hafal sikit-sikit juta-juta orang. Jadi kitab Al-Quran, pergilah ke mana pun, kita tak bawa kitab Al-Quran sekalipun, umat Islam dia boleh tulis balik. Lengkap 30 juzuk, tak boleh hilang. Sebab ada dalam dada umat Islam. Tapi kitab-kitab lain boleh keluar balik dah? Tak boleh keluar dah. Orang Kristian, dia pindah ke planet baru, dia tak bawa Bible, tak boleh keluar Bible dah. Sebab tak ada siapa yang hafal Bible. Bible tu berkali-kali ganda kitab Quran. Jangan kata Bible, dalam Bible tu ada New Testament. Dalam New Testament ada Gospel. Tak ada siapa hafal empat Gospel tu. Jangan nak kata Bible tadi. Jadi kalau kita pindah ke tempat lain, yang akan keluar adalah kitab Quran. Sebab kita hafal. Itu mukjizat Quran. Segala kitab Tripitaka, Tripitaka agama Buddha, kitab tebal, tak boleh keluar dah. Tak ada siapa hafal semua. Kitab Weda, tak ada siapa hafal semua, tak boleh keluar dah. Kitab Al-Quran saja boleh. Orang bagi contoh, katakanlah hari ini semua agama bersetuju nak lemparkan kitab-kitab agama semua ke dalam laut. Semua pakat buang dalam laut. Yang akan keluar lepas itu, yang akan boleh dicetak kitab apa? Kitab Al-Quran saja. Sebab kitab Al-Quran ada dalam dada manusia, dalam dada umat Islam. Ramai yang hafal 30 juzuk, dia tak boleh hilang. Kitab-kitab lain kalau campak dalam laut, hilang. Tak ada siapa hafal semua, habis. Itu mukjizat Quran. Ya. Jadi ilmu muqaddimah ni ilmu pengantar, iaitu ilmu bahasa Arab dan ilmu agama. Dan setengah daripada alat ialah ilmu menulis. Tetapi tidaklah itu penting, kerana Rasulullah sendiri pun tidak tahu menulis membaca, iaitu ummi. Tentang ummi ni ada pertikaian ulama lah. Sebahagian ulama dia percaya Rasulullah memang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Sebahagian ulama lagi kata dia tahu membaca, tahu menulis. Dua-dua pun ada hujah yang kuat.